selamat sejahtera. Okey, hari ini kita mulakan kelas dengan bacaan doa. Okey, minta wakil untuk bacakan doa dulu. Okey. Amin. Okey, sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak pastikan semua berada dalam keadaan yang selesa dan simpan barang-barang yang tak diperlukan, kosongkan meja supaya nanti dapat belajar dengan tenang. Okey, sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak cek kehadiran dulu. Okey, hari ni berapa orang tak datang? Okey, semua hadir? Okey, bagus, semua hadir. Okey, kemudian, siapa boleh... Okey, hari ni cikgu nak ajar topik mengenai construction, safety and health. Okey, siapa tahu apa itu construction and safety and health? Okey, bagus, semua ada idea. Okey, sebelum tu, jom cikgu tunjuk satu gambar ni. Okey, siapa pernah nampak pakaian yang ada kat depan ni? Okey, dia ada kasut, ada baju jaket, ada topi. Okey. Bagus. Okey, ini merupakan kasut keselamatan, jaket keselamatan dan juga topi keselamatan. Okey, kat mana kita biasa nampak pakaian-pakaian yang digunakan di dalam laptop cikgu ni? Okey, biasanya ada siapa boleh jawab? Okey, bagus, jawapan yang tepat. Biasanya kita nampak di kilang, di tapak pembinaan dan di kawasan-kawasan binaan. Okey, bagus. So, semua ada idea apa yang tajuk yang cikgu nak sampaikan hari ini. Okey, bagus. Okey, hari ini kita akan belajar peraturan keselamatan. Okey, kenapa pentingnya kita jaga keselamatan? Okey, pentingnya kita jaga keselamatan ialah kerana untuk mengelakkan kecederaan berlaku semasa kita melakukan kerja-kerja pembinaan. Okey, tak semestinya lah kerja-kerja pembinaan je. Tapi kalau kita duduk dalam kelas macam ni pun, kita pun kena mengamalkan nilai-nilai keselamatan, amalan-amalan keselamatan supaya tiada kecederaan yang berlaku dekat diri kita, rakan-rakan kita dan juga orang sekeliling kita, kan? Betul tak? So, jadi kat sini cikgu ada senaraikan 5 peraturan keselamatan yang perlu kita ketahui semasa kita berada dalam kawasan pembinaan ataupun semasa kita bekerja dalam kawasan pembinaan. Okey, pertama, kita mestilah memakai pakaian sesuai. Contoh macam mana kita pakai pakaian sesuai ni? Okey, kalau pakaian sesuai mestilah ada safety jacket, macam gambar yang cikgu tunjuk sebelum ni. Topi keselamatan, kasut keselamatan. Kenapa penting? Yalah, takkan kita nak kerja dekat kawasan pembinaan tu pakai baju kurung. Sama juga macam kita masuk bengkel. Kalau kita masuk bengkel, kita tak pakai baju kurung, kan? Untuk yang perempuan. Kalau kita masuk bengkel, kita tak pakai seluar jeans, seluar slack untuk lelaki sebab kita dikuatiri melakukan kerja-kerja yang kerja-kerja yang contoh kalau macam buat kimpalan, bengkel kimpalan, kita mengimpal, mana tahu seluar tu nipis, terkena percikan api tu boleh menyebabkan seluar kita jadi koyak dan dikuatiri terkena kulit kita. So, jadi itu bahaya untuk kita. Okey, kemudian sentiasa pastikan mengikut papan tanda yang disediakan. Okey, biasanya cikgu nak tanya dulu sebelum kat sini. Siapa biasa macam masuk bengkel ataupun jalan dekat jalan raya? Kan, semua kat situ ada papan tanda. Jadi, kita mesti patuhi papan tanda dan arahan yang ada di kawasan pembinaan tu. Sebab kita nak mengelakkan kecederaan serius berlaku dekat kawasan tu, kan? Sebab bahaya kalau kita macam kawasan tu dah tulis dilarang
dilarang lalu kawasan tu. Ada lubang kat hadapan tapi kita tak nampak, kita tak baca papan tanda tu, kita lalu juga. Boleh menyebabkan kita terjatuh kat dalam lubang tu. Okey. Kemudian, lapor diri sebelum masuk kawasan pembinaan. Okey. Semua pernah tak masuk kawasan pembinaan? Belum lagi kan? Ramai lagi belum pergi latihan industri dekat site kan? So, jadi sebelum kita masuk kat kawasan pembinaan tu, kita mesti lapor dulu. Lapor diri kita dulu dekat kawasan tapak bina tu. Yelah sebab apa? Dikhawatiri macam kalau ada berlakulah insiden besar, orang tak tahu kita masuk kawasan tu, jadi dia tak jumpa kita dan bilangan pekerja tu dia tak jumpa. Jadi nanti kita hilang, macam tak tahu kita ada kat dalam site tu. Lepas tu selalunya kalau macam kita lapor diri tu, pekerja safety atau panggil safety supervisor, dia akan melakukan induksi. Khusus induksi ni untuk diingatkan kita lagi dekat kawasan pembinaan tu, supaya patuhi keselamatan yang patuhi keselamatan yang ada dekat kawasan pembinaan ni. Lepas tu dia akan bagi kita talk lah supaya kita macam tak cuai dan tak leka dengan fungsi-fungsi keselamatan yang ada dekat tapak bina tu kan. So jadi kita sentiasa diingati supaya kita ni tak cuai semasa bekerja di dalam kawasan pembinaan. Kemudian mempunyai kad hijau CIDB. Okey, yang ni penting. Sebab apa penting kita nak punya kad hijau ni? Supaya apa-apa kemalangan yang berlaku yang melibatkan diri kita, kita boleh claim insurans. Contohlah kita cacat kekal, so CIDB ni akan bayar dekat kita pampasan, akan bayar kat kita pampasan supaya kita ni tak boleh kerja, tak ada duit kan, tak ada income. So jadi sekurang-kurangnya kita ada CIDB. Itu penting. Mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. Okey, ni macam sama macam kat atas ni. Okey, kita kena patuhi arahan. Kalau Pegawai Keselamatan tu tak bagi kita jalankan kerja dekat kawasan A ataupun zon A, jadi kita tak boleh melakukan kerja kat situ. Sebab apa? Sebab dikhawatiri dekat zon A tu ada bahaya dia yang kita tak nampak kan, safety je tahu. So apa-apa kerja yang kita hendak lakukan, kita mestilah meminta persetujuan oleh Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. Okay, kita tak naklah ada kecederaan berlaku dekat kawasan tu. Okay, ada apa-apa nak tanya tak pasal peraturan keselamatan? Okay, kalau tak ada, cikgu akan ke next slide. Okay, cikgu nak kamu semua lihat video di bawah, kemudian perhatikan tindakan mereka. Okay? Okay, video ni cakap pasal personal protective equipment. Okay, ada topi, ada glove, ada kasut, ada harness, ada ear muff. Okay. Okay. Okay, dia cakap ni penting pakai harness.
PPE must fit your body in good condition with no crack, tear or holder. Maksudnya PPE tu dia mestilah elok. Kan, takkan kita nak pakai barang yang tak elok. Okay, untuk minimizekan kecederaan yang akan berlaku dekat kita nanti. Okay, tengok dulu video tu. Okey, sekarang cikgu nak tanya, siapa dapat idea mengenai video yang cikgu tunjukkan tadi? Okey, ada siapa-siapa yang boleh keluarkan idea? Kamu. Okey, bagus. Kena pakai PPE, topi keselamatan yang macam kita tunjuk dekat awal slide tadi. Okey, kemudian kena pastikan hazard. Hazard tu bahaya di tempat kerja yang kita nak buat tu kan. Okey, minta persetujuan daripada safety officer. Okey, bagus. Okey, semua ada idea yang bagus, yang menarik lah untuk disampaikan kat cikgu. So, cikgu tahu semua dah mula memahami tajuk yang cikgu ajarkan ni. Okey, kita pergi next slide. Okey, personal protective equipment atau kita panggil dia PPE. Okey, apa tu personal protective equipment? Okey, personal protective equipment ni ialah macam topi, jaket keselamatan, harness, okey, earmuff, okey, kasut. Okey, sebelum tu cikgu nak tahu, kita pakai harness ni masa bila kita pakai harness ni? Okey, ada siapa tahu tak? Tak tahu Okey, cikgu explain. Kita pakai harness ni semasa kita bekerja di kawasan yang tinggi. Okey, maksudnya macam kita bekerja dekat tingkat 23, kan? Pasang cermin ke, pasang shieling ke. Kat situ dah pentingnya kita pakai harness supaya kita tak jatuh kat bawah. Kalau kita jatuh pun, okey, takkanlah kita tak boleh, macam kita tak pasti kalau kita pergi kerja tu kita macam confirm ke akan jatuh kan. Jadi kita tak pasti perkara tu kan. So kita pun kena selamatkan diri kita dulu. Okey, dengan pakai harness. Okey, pakai harness ni supaya kita tak jatuh ke bawah tanah terus. At least kalau kita jatuh pun kita akan tergantung lah dekat tangga ke, dekat peranca ke kan. Tak macam kan, takkan berlaku macam kita jatuh hentakan tersebut lah kan. So macam kita pun ada macam orang kata macam safety lah, keselamatan kita dijaga lah kalau kita pakai harness ni. Macam kita pergi naik kereta pakai tali pinggang juga kan. Sama je konsep dia. Macam kita pakai tali pinggang tu supaya bila kita berlaku kemalangan dalam kereta tu, kat luar berlaku kemalangan, kita tak macam tercampak keluar kereta ke. Konsep dia sama juga macam harness ni. Okey, kita pakai earmuff ni masa bila? Okey, masa kita bekerja di kawasan yang bising. So,
kawasan tu bising. Kalau orang gerudi ke, kalau macam kita buat gerudi lah selalunya benda yang bising kan. Kita hack dinding ke, selalunya bising kan. Jadi untuk mengelakkan pendengaran kita rosak, kita kena pakai earmuff supaya pendengaran kita ni berfungsi dengan elok lah. Tak adalah macam 2-3 tahun kita pekak ke apa ke sebab bunyi-bunyi bising yang selalu kita dengar hari-hari. Okey. Eye protection. Okey, eye protection ni pun penting semasa kita nak buat kerja-kerja macam kita mengimpal besi tu kan. Kan ada percikan api supaya macam bila kita ada protection kat mata, kita tak direct expose tu percikan api tu. Percikan api tu boleh membutakan mata kita. So kita kena elakkan benda-benda ni berlaku. Okey, kat sini cakap blowing dust or particles, metal shaving acid or causing liquid welding light. Okey, macam cik cakap lah, kita welding kan bahaya kan sebab ada percikan api tu. Percikan api tu kalau terkena mata kita boleh menyebabkan kita buta. Okey. Okey, nampak tak? Yang ni kan baju keselamatan. Okey, baju keselamatan ni kan dia ada macam high visible. Maksudnya dia ada macam pantulan cahaya kat situ kan. So yang ni pun penting. Sebab apa? Sebab kalau kita bekerja dekat tempat gelap, orang tak tahu kita ada bekerja kat situ. So jadi dia tak nampak kita nampak kita. Dengan kita pakai yang ada macam pantulan cahaya ni, diorang boleh tahu ada pekerja kat situ. Kan tak adalah diorang nak buang barang-barang daripada bawah, kan, daripada atas. Kemudian kasut ni macam cikgu explain tadi. Kenapa kita pentingnya pakai dekat kasut ni, supaya kita tak terpijak paku, terpijak kaca, terpijak benda-benda yang boleh mencederakan kaki kita. Okey. So, siapa tahu kasut safety dia lain tau dengan kasut biasa. Sebab apa? Dekat kasut safety, dekat kasut ni depan tu dia ada macam dia dijagalah, macam dia ada besi kat atas tu. Sebab tu lah bila kita kasut safety lebih mahal daripada kasut biasa. Sebab kaki kita kalau contoh jatuh bata dekat kaki kita, kan kita dah ada macam besi tu, jadi kita taklah orang kata kaki kita tak adalah cedera. Jadi bolehlah protect kaki kita. Okey, glove ni penting sebab bila kita melakukan kerja-kerja melibatkan adanya bahan kimia, kemudian kerja-kerja elektrik. Okey, kalau kita buat wiring tu, kan kita macam tersalah sambung ke wire tu, menyebabkan kena renjatan elektrik ke kat situ. Kan kalau kita pakai glove, dia akan kuranglah sikit kecederaan. Tak adalah kita kena renjatan. Kalau kita macam tangan kita je, kebetulan tangan kita ni jenis pula tangan yang berpeluh, kena pula arus elektrik tu, kenalah renjatan. Nanti tak pasal-pasal pula lah dia berlaku kecederaan kat situ kan. Okey, kepentingan memakai PPE. Okey, kenapa pentingnya pakai PPE ni? Ada tak yang boleh bagi idea kenapa pentingnya kita pakai PPE ni? Okey, cikgu nak dengar idea daripada kamu semua. Okey, supaya kita rasa selamat. Okey, supaya kita sentiasa mementingkan keselamatan di tempat bina. Okey, semua ada idea bagus. Okey, kepentingan memakai PPE ni seperti yang cikgu selalu ulang, terlindung daripada terkena kemalangan yang serius apabila berlaku kemalangan semasa bekerja.
Okey, sekurang-kurangnya jika kita memakai PPE ni, tak adalah kecederaan yang kita hadapi tu serius. Contohlah bila kita pakai topi. Kita pakai topi keselamatan. Apabila kita terjatuh, tak adalah kepala kita ni kena hentakan yang kuat. Mungkin topi ni melindungi kita punya kepala daripada berlaku hentakan yang kuat. Ataupun kalau kita tengah sidewalk dekat kawasan pembinaan tu, kalaulah terjatuhlah benda-benda yang tajam, berat, terkena topi kita ni, tak adalah terkena kepala kita, dia akan tuju kat topi kita dulu. So kat situ kita akan lebih selamat. Okey, kemudian gambar di sebelah ni, yang ni lah PPE yang lengkap, yang macam yang sesuai lah dipakai. Okey, pakaian PPE perlu bersih dan selamat semasa digunakan. Okey, sebelum kita memulakan kerja, kita kena pastikan PPE, pakaian keselamatan kita ni bersih dan selamat semasa digunakan. Okey, tak guna juga kalau kita pakai topi tapi topi kita tu dah expired. Harness kita ni dah koyak, putus tali dia. Dan spek mata kita tu dah crack. Tak guna juga kalau macam tu. Kita kena pastikan pakaian kita ni bersih supaya dia dapat berfungsi dengan baik. Okey. Slide sana. Okey, kat sini video cikgu nak tunjuk akibat tidak memakai PPE dengan betul. Sekejap Video ni tak ada suara, jadi cikgu nak kena pergi tempat lain je. Okey, perlu tengok video ni. Okey, tengok dulu. Perhatikan. Okey, pekerja keselamatan tu dia naik tangga. Okey, kenal pasti apa yang dia tak pakai. Kita nampak dia dah pakai topi, dah pakai kasut. Okey, apa yang dia tak pakai kat situ? Dia tak pakai harness. Kan dah tercucuk. Kalau dia pakai harness, disangkut dekat gambar yang ditunjuk tu, tak adalah amplak rebar tu tercocok dia punya perut. Okey, safety rules. Itulah bahayanya kalau kita tak pakai PPE dengan betul. Kita boleh jatuh dan tercocok macam dalam video tu tadi. Okey. Okey, cikgu akan explain pasal dalam video tu. Kalau kita tak pakai PPE dengan betul, kita akan berlaku kemalangan dekat diri kita. Jadi, bila kita pakai PPE dengan betul, kemalangan-kemalangan ni dapat dielakkan. Kan, bagi cikgu, kemalangan tak dapat dielakkan sebab kita tak tahu kita punya luck hari tu kan. Maksudnya macam, tapi bila kita berjaga-jaga, kita pakai harness macam dalam video tunjuk tadi dia tak pakai kan. Tapi kalau kita pakai, kita dah macam ada preparation lah untuk tidak berlaku kemalangan tu. Kalau kita tak pakai, mungkin kita akan mengalami kecederaan yang serius kan. Okey, cikgu nak nasihatkan dekat semua pelajar-pelajar, kalau dah pergi bekerja, dah masuk bengkel ataupun tak kisahlah kat mana-mana pun, kena amalkan keselamatan, kena protect diri kita ni. Sebab tu dia panggil personal protective equipment. Sebab kita kena protect diri kita dulu supaya
supaya kita macam dapat elakkan kemalangan tu berlaku, kan? Supaya macam tak ada lah macam berlaku kemalangan yang serius. Okay, kalau dah macam sekurang-kurangnya kita macam prepare diri kita ni, tak adalah berlaku kemalangan yang serius sangat, kan? Supaya macam kalau kita pakai glove tu, kita kita macam potong besi, tak adalah terpotong tangan kita. So kita macam protect diri kita daripada kemalangan yang serius tu berlaku, kan? Kemudian okey, ada siapa-siapa tak faham apa yang cikgu ajar ni? Ada siapa-siapa nak tanya? Okey, soalan yang menarik. Okey, cikgu cuba jawab. Okey, kenapa kita kena kesan jawab soalan awak tadi? Kesan daripada tak pakai pakaian, tak ikut safety punya rules. Okey, banyaklah kesan yang kalau kita tak ikut safety punya rules ni. Antara yang kesan yang ketara ialah kita boleh berlaku kecederaan serius dekat diri kita ni. Kalau kita ikut safety punya rules, tak adalah kita macam terdedah daripada kecederaan. Apa-apa pun yang penting kita mesti amalkan langkah-langkah keselamatan. Okey, itu yang penting. Sebab nanti bila kamu semua dah masuk dalam bidang yang kamu ceburilah, tak kisahlah kilang ke kat mana-mana pun, kamu mesti ingat kena utamakan keselamatan, kan? Supaya tak akan berlaku kecederaan yang serius. Okey, lagi satu cikgu nak pesan. Kalau kamu bekerja di kawasan pembinaan, tempat-tempat tinggi, kat kilang ke, ataupun dekat mana-mana lah, jangan bergurau. Sebab bahaya bila kita bergurau dengan kawan-kawan kita ni. Bila kita bergurau, kita dah lupa dah langkah-langkah keselamatan yang kita nak amalkan. Even dalam kelas pun, duduk elok-elok, jangan bergurau. Sebab kita tak tahu kemalangan tu boleh berlaku dekat mana-mana je. So, kita kena sentiasa amalkan keselamatan, kan? Mana tahu bergurau dengan kawan-kawan, terhantuk pula kepala kat meja, kena pula kat bucu, tak pasal berjahit kawan tu, kan? Okey, cikgu nak kamu cuba jawab soalan yang cikgu sediakan. Nampak tak? Nanti kita akan bincang. Cikgu bagi masa 5 minit untuk jawab soalan di bawah ni. Cuba jawab dulu. Nanti kita akan bincang. 5 minit cikgu bagi masa. Okey, boleh jawab dulu. Cikgu bagi masa 5 minit. Okey, kejap ya. Cikgu nak duduk. Penatlah berdiri. Okey, boleh jawab. Kalau tak tahu, boleh tanya. Okey. Yang ni, soalan-soalan ni semua cikgu dah explainkan tadi. So, kalau siapa yang ambil perhatian tu, dia akan boleh jawab apa yang cikgu cuba sampaikan dekat kelas hari ni. Hari ni pembelajaran kita sangat simple sebab kita macam jelaskan mengenai peraturan keselamatan.
Okey, nombor 4. Terangkan punca-punca kemalangan di tapak kerja. Okey, apa punca-punca yang selalu berlaku dekat tempat pembinaan? Siapa boleh jawab? Nanti kita akan bincangkan soalan-soalan ni dekat akhir pembelajaran nanti. Okey? Kesimpulan kesimpulan yang dapat kita kumpulkan hari ini ialah menjaga keselamatan adalah tanggungjawab setiap pekerja. Okey, menjaga keselamatan ni semua tanggungjawab tu terletak dekat diri kita. Bukan dekat kawan kita, bos kita ataupun dekat pak guide dekat depan tu. Atas diri kita sendiri. Mestilah sentiasa mengamalkan amalan pemakaian PPE dengan betul agar kecederaan serius dapat dielakkan. Okey. Macam cikgu selalu ulang, cikgu ulang. Penting kita pakai PPE ni sebab kalau berlaku kemalangan, kecederaan yang kita akan hadapi tu tak serius sangat. Okey, tidak bergurau semasa mengendalikan mesin supaya mengelakkan berlaku kecuaian semasa proses pengendalian mesin. Okey. Ni cikgu boleh bagi contoh. Kalau kita masuk bengkel, contoh bengkel yang menggunakan mesin, kita tak boleh bergurau dengan kawan-kawan. Sebab apa? Kat situ bila kita gunakan mesin, kita bergurau, kita cuai. Kan tak pasal-pasal terpotong jari, terpotong kaki. Kan? Okey, majikan dalam memastikan pekerja mengamalkan amalan keselamatan semasa melakukan kerja-kerja dalam kawasan pembinaan. Okey, setiap hari kita akan ada toolbox meeting ataupun akan ada perkara-perkara yang pegawai keselamatan mesti ingatkan pekerja-pekerja dia. Okey, macam benda ni kena selalu diingatkan. Kalau tak diingatkan selalu, kita akan cuai. Jadi kita lupa apa tujuan kita bekerja dan apa tujuan kita mengamalkan keselamatan di kawasan pembinaan. Kan? Sebab kita ni kena selalu diingatkan supaya kita ni tak lupa dan kita tahu tujuan kita mengamalkan keselamatan tu, langkah-langkah keselamatan. Kan? Okay. Safety first. Work safely. Okay. Cikgu nak cakap sikit. Okay. Kita ni kena amalkan keselamatan. Sebab apa? Kita pergi kerja, kita ada tujuan. Kita kena bekerja dengan mengamalkan langkah keselamatan. Sebab apa? Keluarga kita tunggu kita kat rumah. Kalau kita tak amalkan keselamatan, tak pasal-pasal nanti berlaku kecederaan, keluarga kita pula yang susah. Kita pun kalau dah berlaku kecederaan serius dekat diri kita, kita pun akan hilang pekerjaan kita. Jadi jangan bergurau semasa melakukan kerja-kerja dekat kawasan pembinaan tu. Ni cikgu ingatkan dekat semua pelajar-pelajar cikgu supaya nanti bila dah masuk alam pekerjaan ataupun bekerja dekat bengkel ke mana-mana kan, supaya kamu sentiasa ingat kena patuhi peraturan keselamatan. Kan? Supaya tak berlaku kecederaan dekat diri sendiri. Okey, tadi cikgu suruh jawab soalan. Jom kita bincangkan. Jelaskan kepentingan pemakaian keselamatan sebelum memasuki kawasan pembinaan. Okey, siapa boleh jawab? Okey, Siti. Kamu. Okey. Okey, bagus. Supaya kita elak daripada berlaku kecederaan yang serius. Macam cikgu cakap, kita tak boleh ramal apa yang akan berlaku kat diri kita hari tu. Kan? Jadi bila kita sentiasa
memakai pakaian PPE ni, kecederaan yang berlaku tak serius sangat, kan? Okey, jika berlaku kecederaan di tapak bina, apakah yang langkah yang perlu dilakukan oleh pekerja? Okey, pertama, mungkin ada yang tak boleh jawab soalan ni, kan? Pertama, kita mestilah bagi tahu dulu kat pegawai keselamatan kita tu apa yang berlaku kat diri kita. Kemudian dia akan hubungi bomber, ambulans ataupun polis yang berkaitan dengan kawasan pembinaan kita tu. Apakah prosedur untuk memasuki kawasan pembinaan perlu diketahui oleh pekerja? Okey, prosedur dia apa? Okey, macam cikgu cakap kat awal-awal slide tadi tu. Prosedur dia, kita kena bagi tahu dulu dekat safety, dekat pegawai keselamatan, supaya kita lapor diri dekat diorang tahu yang kita ni wujud dekat dalam kawasan pembinaan tu. Kalau kita macam main masuk je, macam cikgu cakap tadi lah, kalau berlakulah kemalangan besar dekat kawasan pembinaan tu, orang tak tahu kita ada kat dalam kawasan pembinaan tu, kan? Mungkin kita boleh hilang dekat kawasan pembinaan tu, tak ada siapa cari kita sebab tak sedar kita ada dekat dalam kawasan pembinaan tu. Okey, kemudian terangkan punca-punca kemalangan di tempat kerja. Apa dia? Siapa boleh jawab punca-punca kemalangan di tempat kerja ni? Okey, punca-punca kemalangan yang berlaku selalunya yang macam dalam video kita tunjuk tadi. Dia naik tangga dekat kawasan yang tinggi, tapi dia tak pakai harness. Bila dia jatuh, tercucuk riba, dia cedera. Itulah punca dia. Punca dia cuai, tak pakai harness semasa bekerja di kawasan yang tinggi. Kesan jika mengabaikan keselamatan semasa berada di kawasan pembinaan. Apa kesan dia yang boleh kita nampak? Okey, kesan yang ketara ialah kita mungkin akan cedera bila kita kita mengabaikan keselamatan. Macam yang dalam video tadi cikgu tunjuk. Okey, dia dah tahu dia nak kerja kat tempat tinggi, kenapa dia tak pakai harness? Kan, itu dah cuai. Kan, lepas tu mengakibatkan kematian. Mungkin mengakibatkan kematian kalau dia tercucuk riba tu, kehilangan darah yang banyak. Kan, itulah menyebabkan punca-punca kemalangan yang serius di tapak bina. Jadi, kita mestilah sentiasa berwaspada dengan apa yang kita lakukan, kan? Cikgu nak sentiasa ingatkan kamu supaya kita ni macam penting lah kita ni jaga keselamatan. Okey, jap, cikgu akan share lagi satu gambar yang cikgu dapat. Sekejap ya. Okey, keselamatan dan kesihatan dalam sektor pembinaan. Ini kajian daripada professionals dalam sektor pembinaan. Dia cakap dekat sini. Kebanyakan bersetuju bahawa pengurangan kecederaan di tapak bina hanya boleh dicapai dengan memperbaiki cara keselamatan diurus di tapak bina. Maksudnya boleh mengurangkan kadar kemalangan di kawasan pembinaan ni, tapi dengan cara pengurusan dia mestilah diurus dengan baik, kan? Maksudnya macam sentiasa mengamalkan langkah-langkah keselamatan, sentiasa peka dengan apa yang akan berlaku, pakai pakaian yang sesuai, pakai harness kalau bekerja di tempat tinggi. Pengalaman cikgu, masa cikgu bekerja, orang tu dia tengah pasang perancang, namun harness yang dia pakai tu sudah macam expired. Jadi dia jatuh daripada tingkat 36 ke bawah, terkena perancang, hancur dia punya terbelah sini.
Lepas tu kepala dia putus. Kat situ yang paling sedih sekali, dia ada anak, ada baby kecil kan. Orang macam orang asing lah yang bekerja dekat tempat bina kita. So jadi macam sedih kan. Macam kita kena sentiasa amalkan faktor-faktor keselamatan. Jadi kita ingat benda ni simple tau. Macam kita kerja kat atas, tak akan jatuh lah aku ni kan. Tapi kecederaan tu berlaku dengan sekelip mata je kan. Kat situ orang yang tersayang tunggu kita kat rumah, tapi kita meninggal di tempat kerja. Kan sedih tu. Okey, justru itu pendekatan perancangan secara diaktif yang dipraktikkan dengan meluas hari ini haruslah diganti dengan pendekatan secara proaktif demi meningkatkan keselamatan. Maksudnya kat sini, pegawai keselamatan panggil safety officer atau safety supervisor tu kena serius pandang hal ni. Untuk mengurangkan, yang paling penting mengurangkan kecederaan. Supaya tak berlaku kecederaan yang banyak lah dekat kawasan pembinaan ni. Sebab statistik menunjukkan setiap tahun berlaku peningkatan kecederaan di tapak pembinaan ni akibat daripada kecuaian pekerja dan majikan yang tidak memandang serius akan hal ini. So jadi kat situ bahayalah untuk kita. So apa-apa pun yang berlaku dekat diri kita, kita kena pandang benda tu serius. Okay, sekarang dah pukul berapa dah? Tamatlah pelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita tamat, cikgu nak kamu semua ulang kaji sikit pasal topik yang akan datang. Okey. Sekejap, cikgu bagi topik yang akan datang. Sekejap. Sebentar. Okey, cikgu nak kamu balik rumah nanti kamu study sikit pasal Occupational Safety and Health ataupun OSHA. Okey, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. Okey, dan Akta OSHA Corporate Responsibility. Okey, minggu depan kita akan bincangkan pasal tajuk ni. Okey. Okey. Sekejap ya. Okey, pasal pembelajaran hari ini, ada lagi yang tak faham atau nak cikgu jelaskan? Okey, kalau tak ada, kamu semua boleh boleh kemaslah soal kelas bersihkan papan putih. Okey. Okey, so setakat itu saja hari ini cikgu sampaikan pembelajaran kita. Jadi kalau macam ada yang tak jelas ke apa ke, nanti kita akan boleh bincang kemudian ataupun boleh tanya cikgu. Dan pastikan semua mula faham apa yang cikgu sampaikan hari ini. Kalau tak faham pun nanti boleh buat research ataupun atau tanya cikgu lah, senang kan. So terima kasih semua hari ini pelajar bagi kerjasama dalam proses pembelajaran kita. Okay, sekian, terima kasih.